A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Sihat ya? Sahabat-sahabat semua? Saya sedang meninjau ke jendela melihat alam yang terbentang luas. Dengan angin menderu-deru, burung pun berkicauan. Sebab tadi tak berapa besar berkicau, tunggu sekejap. Angin kuat sekarang ni, cuaca nampak macam mendung, sedap sangat mata memandang. Itu cuaca di sini. Bagaimana cuaca di kawasan anda? Saya ingat ni. Bagaimana cuaca di kawasan anda? Lia Halim, Asma Zuraida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bonda jemput share ya anak-anak. Mari kita share. Kehin, alhamdulillah, syukur, amin. Abang KK, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bertanya soalan di IG saya. Di IG story saya tak habis jawab lagi, banyak rupanya. Yang mana sempat nanti saya jawab Okey, Khadijah. Siapa lagi? Masya Allah. Ada ke orang-orang jemaah selamat kata cuaca cerah? Subhanallah. Dan bagaimana cuaca emosi awak hari ni jemaah? Asma Zuraida, Waalaikumsalam. Asma El Zahra, wow, nama subhanallah. Ariana Rose, Asma Zuraida, okey, boleh bantu saya share pada kawan-kawan. Kita start awal sikit hari ni, kot dia orang tak perasan kan. Tolong share, tag dia, oi dah start, oi hari ni KK datang awal sikit. Baik, syukur alhamdulillah. Mari kita mulakan pagi yang penuh berbahagia hari Jumaat ni. Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita perbanyakkan selawat. Saya duk dengar ada satu ceramah tu saya suka sangat dengar berkali-kali daripada Said Ali Jabir berkenaan tentang siapa yang akan duduk hampir dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Dan ceramah ni saya dengar secara konsisten lah. Dia ada dua perkara yang telah di highlight. Jadi benda ni saya teringat balik bila Abang Adam nyatakan dreams, big dreams. Jadi apa big dreams kita? InsyaAllah selain mendapat redha Allah, antara big dreams yang mungkin perlu kita senaraikan sebagai umat Islam adalah masuk syurga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ceramah tu dia kata kita ni 1400 tahun ni ada tak peluang duduk dekat dengan Nabi? Rupanya ada. Tahukah anda? Ni boleh jadi konten lah. Siapa yang main TikTok tu duk cari apa konten boleh ambil dua benda ni. Siapakah dua golongan yang akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa boleh jawab? Baik, kita quiz sikit lah kan. Main quiz sikit. Kita duk record balik hadis-hadis kan. Selalu saya share hadis pagi tu. Siapa yang perasan? Apakah hadis yang saya memang pernah baca, memang sahih, dua golongan yang akan duduk dekat dengan Nabi? Siapakah dia? Sebenarnya ada tiga, tapi yang saya ingat dua lah yang paling saya ingat. Cuba kau ingat tiga sebenarnya. Tiga. Saya salah, saya betulkan tiga. Bona Salim, apa khabar kak? Cuaca mendung ya? Tu mendung belum bererti hujan. Kan kita bermadah pula. Siapa ingat? Okey, Naziha kata perbanyakkan selawat di hari Jumaat. Okey, jawapan tu tepat dan bukan saja pada hari Jumaat, pada hari-hari yang lain juga. Okey, ada dua lagi. Apa lagi? Rashidah, betul, orang selalu berselawat. Asma Rina Amran, siapa tu Tuan Syarum? Basikal ke kita Tuan Syarum kena PKPD. Telah dan Nabi menjaga anak yatim. Tepat Atikah, this is the another two answer. Pada orang yang akhlak yang baik, elok akhlaknya. Akhlak ni terletak pada tiga, dari segi fikiran, lisan dan perbuatan. Fikiran tu termasuk hati lah ya. Dan orang yang menyantuni atau memuliakan anak yatim. Jadi kita ni ada chance tak nak duduk dekat dengan Nabi? Fikir-fikirkan, letak buku ataupun misi harian kita, inilah objektif kita. Baik, insyaAllah mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah.
Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih yang ambil nota ni. Syida Syarim. Sekejap lagi bonda akan join. InsyaAllah sekejap lagi. Asma Yatim kata KK, anak yatim. Betul. Baik. Dah baca surah Al-Kahfi Azma. Tahniah. Syukur. Alhamdulillah. Semoga menjadi tauladan kepada yang lain. Sekarang ni memang ke live 7am di padam lepas live? Wallahualam. Saya tak perasan. Barangkali ya, barangkali tidak. Cuba check. Kalau tak jumpa, bagi aja ke YouTube. InsyaAllah jumpa. Dia Halim, 3 golongan yang dekat dengan Rasulullah, Dia Halim ambil nota. Orang yang banyak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, orang yang menjaga ataupun menyantuni anak yatim lah, tak semestinya menjaga, yang menyantuni, memuliakan, yang membahagiakannya, orang yang baik akhlaknya. Tiga peluang ni, 3 option ni, saya rasa semua orang ada peluang sama banyak. Tak ada pula dia kata siapa yang ada fixed deposit 3 juta dalam akaun kan. Nampak tu. Jadi semua ni ada peluang. Kita semua ada peluang sama banyak ya. Terima kasih Hazli. Baik, semoga kita ambil nota hari ni. InsyaAllah baik. Boleh terus share sementara kita nantikan bonda akan menyertai kita. Saya bacakan satu petikan hadis ataupun petikan hadis daripada muka surat 39 ya. Beriman kepada alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku apakah itu iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman secara terperinci ialah kamu beriman kepada Allah SWT, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi alaihissalam. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati, dan kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisapan, timbangan amalan, dan kamu melakukan demikian kerana saya telah beriman. Baginda SAW bersabda, Allah subhanallah, kan betapa mahalnya iman. Ingat tak Abah Adam ada cakap sesungguhnya iman itu cukup mahal harganya ya. Abah Adam sekian lama mendoakan ibunya mendapat hidayah Allah, akhirnya syukur alhamdulillah. Bukan atas ikhtiar kita, kerana kasih sayang dan rahmat Allah buat kita. Dan syukur alhamdulillah. Terima kasih semua yang mendengar, yang mencatat, barangkali ambil nota. Okey. Apa tu? Baru je semak dari semalam sampai 12 bulan, ada je lagi. Baik. Maksudnya live tu ya Faiza. Terima kasih. Saya duk mencari soalan. InsyaAllah akan kita bacakan. Ada 3. Sebentar. Okey. Baik. Jadi topik kita hari ni adalah berkaitan dengan kenapa rasa sempit je dada. Kadang-kadang kita pun tak tahulah, rasa gelisah, duduk tak kena, berdiri tak kena, baring tak kena, sangkut ya. Setakat ini macam okey je saya nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi yang pada thumbs up, bagi love tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Alik. Baik, kita ada 3 soalan. Saya bacakan dulu soalan ni. Saya rasa nanti bonda akan dengar. Siapa nak tahu jawapannya, kita akan dengar bersama bonda. Okey, soalan pertama. Tradisi keluarga sangat-sangat mempengaruhi kebiasaan lelaki suami atau anak lelaki jarang mahu buat kerja-kerja rumah. Sangatlah tidak seronok bagi ramai jiwa ibu-ibu atau anak perempuan yang menghadapi sedangkan tenaga lelaki 9:1. Apabila memang tidak merasakan rugi sekiranya mereka tidak membuatnya. Apabila berterusan, jiwa-jiwa perempuan walaupun tidak selalu, tapi sekali saya juga menerima hakikat untuk melakukannya. Dia malah bersyukur, tapi alangkah indah jika lelaki memahami. Bukan letiran saja, nasihat, rayuan, entah 1000 macam bahasa dan tekan, tapi kadang-kadang saja ada perubahan. Mereka baik, bukan tak baik. Tapi ada kebincangan kalau hanya perempuan yang berkumpul dalam institusi kekeluargaan. Okey, faham. Maksudnya persoalan dia, rasa kenapalah orang lelaki ni kadang-kadang keluarga, dia ada special treatment kan. Makan pinggan tinggal atas meja, tak basuh pinggan mangkuk, air disediakan, makan disediakan, baju semua orang perempuan yang basuh, sidai kan. Kenapa agaknya ada special treatment kepada orang lelaki? Kalau bab masak,
perempuan je yang turun ke dapur, kena pula kalau raya kan. Baju basah kuyup. Lepas masak, sebelum masak nak siap, lepas tu memasak, lepas masak nak mengemas pula. Kita macam tahu-tahu sebab selalu kena bebel agaknya dulu kan. Okey. Soalan seterusnya ada juga berkenaan tentang filtering system. Okey, salam Mona nak tanya, sekiranya kita sedar kita dah buat kesilapan dalam mendidik anak ketika umur 0 hingga 7 tahun, bagaimana cara untuk kita rectify subconscious mind mereka dalam peringkat remaja? Sekarang ni anak dia dah umur 15, 13, 11 dan 8 tahun. Lelaki semuanya agaknya. Ada tulis tu lelaki. Jadi ini soalan kedua. Soalan ketiga, Assalamualaikum Bonda, apa pendapat Bonda dalam situasi saya? Elok duduk dengan mak ayah atau duduk sendiri bersama suami dan anak? Hari? Cik Abang kata apa cik kalau aku tanya? Suaminya kata apa? Okey ke duduk dengan mak ayah? Nanti sekejap lagi Bonda akan bantu kita untuk berikan pendapat. Korang ada soalan ataupun suasana sebegitu? Sedemikian rupa? Junaini, jap kita sengit sikit. Okey. Naziha Suhi, ya itu aku duk lap cermin. Sebab ada yang kata blur Okey. Siniawati Azman, Atih Dahlia, Waalaikumsalam. Bonda tak masuk lagi dik. Ini bukan Bonda ni, Pak Cik Atih Dahlia. Masri Jun. Okey. Alright, alhamdulillah. Okey, baiklah. Siapa kadang sini dia ada rasa dia ada perasaan yang rasa tak tahulah, barangkali dugaan ke, dia risau sesuatu ke, sebab tadi saya baca satu posting, saya rasa Dain Luqman punya posting berkenaan dengan tips tadi ke semalam aku baca tentang rakan-rakan yang menghadapi anxiety, menghadapi panik kan. Jadi macam mana nak bantu mereka ni kan dalam keadaan sekarang. InsyaAllah, siapa sini nak berkongsi pengalaman yang kadang-kadang rasa sempit dadanya? Lia Halim cadang, duduk sendiri lebih baik. Kita kena erti susah senang berumah tangga. Betul juga kan. Okey, Cikgu Oshin, apa khabar? Itziani, geng tamat ilmu belum sampai lagi nah. Roger depa. Rania Erina, Cik Embong. Sedap betul angin daripada luar ni. Okey, terima kasih Cikgu Baharum, Asma Zuraida, Diana Estelita. Okey, baik. Anxiety is real. Ramai yang hadapi tanpa sedar. Betul, faham sangat-sangat. Ya Allah, Tuanku, macam mana kita nak bantu kan? Kadang dia perlukan company, dia perlukan rakan untuk bersama dengan mereka kan. Jangan tinggalkan dia keseorangan. Kita kena bantu dia. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Talib dah kongsikan. Lip terpotong. Kita dah kongsikan beberapa soalan tu. Mungkin Bonda boleh terus jawab dulu soalan lah ya. Bonda sempat dengar tadi ke ataupun nak Talib baca sekali lagi soalan dia? Baca sekali lagi. Okey. Soalan yang pertama ni, dia berkenaan, Talib simplifiedkan lah, dia panjang, daripada Siti Humayyah, tentang tradisi lelaki yang tradisi keluarga yang sangat mempengaruhi, di mana kaum lelaki, suami, anak lelaki ni jarang sentuh kerja-kerja rumah, dan macam tak adil lah, walaupun dia faham, dia tahu kan, tapi ada baiknya kalau tugas ni adalah sesama kita lakukan sama-samalah kat rumah dan sebagainya. Barangkali ini adalah tradisi dulu, kalau orang kerja ladang agaknya kan, masuk hutan, pergi cari kayu, memburu dan sebagainya, balik dah penat agaknya, mungkin itulah yang ditradisikan. Tapi hari ni tak adalah pergi memburu kan, menjerat pergi jadi nelayan dan sebagainya kan. Ya Bonda, dia soalan dia macam dia sebenarnya berkongsi situasi dia. Soalan dia Talib rasa tak nampak bentuk soalan kat situ, tapi agaknya dia nak berkongsi perasaan dia terhadap ketidakadilan treatment kepada kaum lelaki dalam isteri keluargaan. Nampak macam wanita saja.
perempuan saja yang bertumpus lumus dalam institusi kekeluargaan pada pendapat dia. Jadi macam mana bonda? Kita pun tak nafikan ada setengah tu memang betul, kerana nasi pun diceduk dan sebagainya kan. Itu adalah budaya, tradisi dan sebagainya. Wallahualam, tarik rasa kaum lelaki pun mesti ada dia punya pendapat dan sebagainya. Kalau pendapat bonda sendiri macam mana? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Terima kasih Talib ya. So bonda ni nak cakap bonda buat satu pembaharuan lagi ni. Apa dia? Sambil bonda 7am ni bonda berdiri, bonda tak duduk. So bonda punya komputer ni angka dah letak, so I can do standing. So, because berdiri ni salah satu aktiviti yang bagus. So siapa yang menonton tu, kalau you boleh berdiri and do some movement. Okay, bagus. Baik, sebelum bonda jawab, bonda nak kita fokus pada 3 perkara. Boleh bagi formula sikit hari ni. Setiap hari kita buat audit diri dan buat keputusan kepada 3 perkara, iaitu tenaga kali fokus kali masa. Tenaga kali fokus kali masa bersamaan dengan impact. Baik. So kalau kita buat matematik, kalau kita nak high impact Talib, yang mana kita kena besarkan? Tenaga kali masa. Tenaga kali usaha. Fokus kali masa. Kalau Talib akan naikkan fokus. Good. Tak nak buat 3-3 ke? Naklah 3-3 kan? Memang nak 3-3. Cuma kalau kita nak start dengan mana dulu, mungkin saya tak ada masa lah apa, then fokuslah. Buat satu benda tu walaupun dia sikit, buat tu betul. Perfect. So maknanya 3 perkara ni dia tidak akan ada sekaligus not all the time. Okay. So maknanya kalau kita dah tahu there are certain time yang kita macam petang kita tak larat penat ataupun whatever lah. So kita fokus. Okay, kalau aku nak ada impact, aku nak jaga 3 ni. Tenaga aku, fokus aku dan masaku. So kalau masa kita bukan tak cukup, masa kita terlalu stres, banyak benda nak buat. Kan? Banyak orang Talib dia terlampau tak kerti nak apa nak buat. So kalau kita ada masa sikit, macam Dr. Ania kata apa, kalau ada benda yang kita boleh buat that takes less than 2 minutes, buat terus. Contohnya, bodoh selalulah kalau orang hantar WhatsApp tu, baca rasa nak jawab tapi kadang rasa macam dah jawab, rupanya lah tak jawab. Kan? Kan? Sepatutnya kita habit macam email lah, kita terima terus respon. Okay? So itu dia punya keputusan yang kita buat seharian. Tenaga ialah of course our physical tenaga, dan fokus tu boleh nak cakap gini. Every day kita 2 perkara. Fokus pada diri, fokus pada orang. Yang kedua, fokus redha Allah, fokus penghargaan manusia. Okay. Yang mana Talib kata yang kita boleh kawal? Fokus pada diri ke fokus pada orang dan suasana? Pada diri. Baik. Dan yang mana yang menenangkan jiwa? Redha Allah ke penghargaan manusia? Redha Allah. Baik. So kita pun dah kata, hari ini fokus hidupku ialah redha Allah, memperbaiki diri dan melihat keaiban diri. Okay. Itu prinsip saja. Answering question yang dijawab, yang ditanya ni, boleh nak you dah ada prinsip ni, lepas tu you tengok. So bila ada masalah tadi, bila ada pencegahan, rawatan dan rehabilitasi. Baik, pencegahan memang apa yang diberi masalah tu memang bonda pun rasa macam tu. Bonda kan selalu bonda cakapkan, bonda tak tahan tengok lelaki badan pergi gym, macho kan main. Tapi bila shopping, isteri lah bawa baby carrier, isteri lah yang bawa bag, isteri lah pimpin anak, isteri lah salin pampers, dia melenggar duk pegang handphone macam tu. Badan macho, Allah geramnya tengok. But I cannot do anything, takkan nak marah dia. Faham tak? So kita lihat semua ni sebagai senario. So apa aku boleh buat? Mencegahnya ialah bagi ibu-ibu yang sedang mendidik anak laki-laki, apa kata fokuskan 3 perkara ini. Hari ni abang bangun badan sihat. Okay, we have high energy.
Okey, apa kita nak fokus hari ni? Wow. Okey, kita ada masa. Baik, bila kita solat 7 minit saja. Apa kata kita fokus the whole time? 7 minit solat tu high quality. Okay, now bila duduk dalam kelas PDPR, okay, kita fokus. So, anak kita akan jadi bijak. Okay, hari ni kita fokus bersihkan rumah. Okay, kakak nak buat apa? So, kita buat macam rumah kita macam game. So, kenapa suami-suami yang jadi macam ni? Sebab mak ayah dia masa kecil tidak selalu dia kata gini, kau kahwin dah, siapa nak jaga makan pakai kalau tidak? Nampak tak? Virus masuk. Kahwin untuk isteri jaga makan pakai. Tak ada nak kata, kahwinlah boleh kau bawa satu keluarga kau masuk syurga. Jadilah orang yang baik supaya kau boleh pimpin, ambil anak dara orang ni, nak jaga dia, nak masuk syurga sama anak-anak. Jaga. Notice tak? Mak ayah kita dulu, zaman dulu, dia kata, everything nak bagi makan apa? Getting. Kahwin untuk getting. Bukan kahwin untuk giving. Nampak tak tadi? Kan? Nampak? So, this is the virus minda yang dah lama dalam society kita. So, we have to change. So, prevention. Baik, siapa yang sedang mengalami tu? Boleh tak kita ubah perangai lelaki-lelaki? Boleh tak perangai perempuan? Tak boleh. Maknanya boleh cakap. Orang lain kita tak boleh lah. Tak boleh. So, what we do, ini yang kita buat 7am, tingkatkan, bawalah sikit. Sebab itulah, siapa yang menonton ni, kalau you all tak share idea ni, bila kita buat klip video pendek, you all tak share. Bila yang tak elok, you all share. Yang elok, you all tak share. Maknanya, how can you do something? Bila ada vitamin, you all tak nak bagi orang. Boleh menjerulah pada orang suka viral kan. Bila ada vitamin, tak nak bagi orang makan. Bila ada racun, kita tak racun semua orang. So from there, so kita tengok, bila kita nak mengubah suasana, until you change your diri kat dalam ini. You fokus apa? Fokus redha Allah ke penghargaan manusia. Okay? So kita acknowledge masalah itu, kita faham masalah itu, kita jadi mata yang sedar, so kita mulakan bagi siapa yang suami dia macam tu, senang saja. Orang lelaki-lelaki ni, dia sangat suka kalau dia rasa dia kuat, dia rasa dia mature, dia rasa dia berbakti, dia rasa dia buat sesuatu yang make a difference. So mungkin bila suami kita buat sesuatu, kita tegur dia. Dia basuh pinggan, alah abang ni apalah basuh pinggan kat depan, belakang tak bersih. Kemudian dia lipat baju, abang lipat baju tak boleh, orang mesti macam ni. So every time your husband buat, you criticize. Ini pun mungkin sebab suami tak buat, baik malah buatlah. So men perlukan apa you all, kita hargai dia, kita terima apa dia buat dan kita percaya bahawa dia baik. Dan bagi isteri-isteri, please look at your husband with eyes of appreciation. Ya, walaupun suami mungkin tak buat kerja rumah, mungkin dia tolong bawa kereta, dia tolong servis kereta, tukar tayar, which we cannot do. So apa kata kita semua saling menghargai, so kita mencegah, kita merawat, dan siapa yang dah teruk sangat, kita tak boleh ubahkan. Tadi Bunda kata everyday kita ada IDA, intention, doa, action. So niat nak jadi baik, kita doa Allah beri kekuatan sebab semua tak boleh berlaku tanpa izin Allah, dan kita start dengan action. And do you know that every time you act, you are putting things in your subconscious mind. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu pandangan Bunda. Kongsi-kongsikan andai ianya bermanfaat ya. Jangan pula pandai-pandai pergi pusing sana pusing sini. Kan? Okey, baik. Daripada Syah Mona pula Bunda. Sekarang Bunda nak tanya, sekiranya kita dah sedar kita ada pernah buat kesilapan dalam mendidik anak ketika umur mereka 0 hingga 7 tahun. Bagaimana cara untuk kita rectify balik? Apakah cara untuk kita rectify balik dia punya subconscious mind? Dan ketika mereka dalam peringkat remaja, sekarang ni umur anak dia 8, 11, 13, 15 lelaki. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini something yang kita cakap pada Bangah Razak kan, when he asked me lama dulu. So Bunda kata apa, kita kena qada kasih sayang. So remember Syamona and penonton, anak kita kalau ikut Islam kan, bawah 7 tahun kita bagi unconditional love, sayang tanpa syarat. So bawah 7 tahun kita nak tunjuk semua 5 bahasa kasih sayang. Antara 7 hingga 14 kita disiplinkan dia. Lepas 14 kita jadi kawan dengan dia. And you know that otak matang hanya umur 25 tadi. Sebab tu kalau remaja bawah 25 buat hal, don't judge them. Otak dia belum matang. Okay, dia belum dewasa. Matang tu umur 40 manusia. Okay. So kalau umur macam ni, the golden years Syamona dah terlepas. Masa ni lah kita download program. So contohnya macam ni lah, kita ada komputer, patut masuk software yang betul. Tapi kita tak masukkan. Lepas tu kita masuk virus kat dalam tu. Of course, jam lah komputer kita tu. So kalau nak remaja kita, macam
Nak tahu tanda-tanda anak remaja yang salah program? Yang pertama, they have low self-image, low self-confidence, dan ciri-ciri remaja kurang self-confidence. Number one, I'm so sorry kalau bunda sebut ni ya. Okay, benda ni mungkin medically genetic. Ada orang kan banyak jerawat. Some people memang jenis keluarga jerawat. Some people tak ada, bersyukurlah. Tetapi bunda yakin kalau remaja sangat stres, bunda rasa jerawat tu akan meningkat. Mungkin pakar kulit boleh sebutlah benda ni kan. Tetapi you know that hormones kita sangat mempengaruhi fisiologi kita. So kalau remaja kita duduk dalam bilik, tak cakap dengan kita, masih dengan gadget sebab dia find validation dan ketenangan dengan mesin tu, dunia 4 tu. Itu saja. That mean dia prefer, dia ada shell around dia because dia feel kalau aku kat luar nanti, dia because manusia dia fear of pleasure. So kalau anak remaja kita fearful, takut hantu, takut yang ni nanti, kena bergaduh, maknanya dia punya self-image negatif. So remaja bermasalah dua tadi. I'm not enough, I'm not good enough, saya tak cukup bagus dan saya tak disayangi. So apa ibu bapa kena buat? So kena qada balik. Qada yang bawah unconditional love. Cuba perhatikan apa love language your children. Kalau dia kata, mak tolong buat air, mungkin servis. Kalau dia datang peluk mak, mungkin dia punya touch. Ataupun mak cantik lah hari ni, mungkin dia suka kata-kata. Ataupun kejap-kejap buat kad bagi, mungkin dia gift. Ataupun dia kata, mak duduk dah sekejap kakak nak buat homework, tu duduk dah. Mungkin quality time. Bila aku puji, ya tak ada apa pun. But bila peluk, dia peluk kita balik. Itu mean dia touch. So start bahasa kasih sayang ni pada benda-benda wajib all parents. Because ingat, siapa tidak ada kasih sayang, tidak ada kehidupan. Then satu lagi ialah, dia benda kata intention, doa, action. So niat, ya Allah Tuhanku, aku nak ganti balik kesilapanku pada anakku. Niat. Everyday niat, doa dan action. Action tu yang benda kita belajar tadi. Okay, so once you see remaja ada masalah macam ni, poor self-image, you have to build the self-image dan appreciation, hargai dia. Dan ingat you all, kalau your children doesn't listen to you, that means you don't listen to them. Dan siapa yang nak bersama dengan anak, Mama Tiah will tell me that don't pegang handphone. Duduk pandang eye contact dan duduk physically, spiritually, emotionally present. Duduk dengan dia. And let me tell you this, Talib. 2 minit diberikan pada budak umur 2 tahun sama macam beri 20 minit pada orang umur 20 tahun. 10 kali ganda. Ingat so anak 8 tahun, you bagi dia 8 minit, macam you bagi 10 minit, macam you bagi 40 minit pada umur 40 tahun. Talib, best tak kalau bonda duduk? Talib, I give you 40 minutes, nak tanya apa bonda tanya lah, I spend. Macam tu nilai masa dia pada anak. Talib, dia. Masa ialah nyawa. Masa ialah nyawa. Ni saya I want to live. Doakan saya sihat, nak hidup. Yang you all habiskan masa buat benda yang tak berfaedah, plus you habiskan masa affected by orang luar ni. Kenapa? Live your life effectively. Jaga air lidah kita. Intention, doa, action. Intention, doa, action. And kalau kita punya idea tak ada execution, that's delusion. Okay? Allahuakbar. Masya Allah. Okay, terima kasih yang ambil nota, ambil komen, yang bagi thumbs up dan yang teruskan berkongsi. Terima kasih banyak. Okay, baik. Seterusnya daripada Siti Nasrah. Assalamualaikum bunda, apa pendapat bunda dalam situasi saya? Elok duduk dengan mak ayah atau duduk sendiri bersama suami dan anak-anak? Masya Allah. Soalan bagus sebab ini memang dilema barangkali, tapi tak tahu sama ada dia duduk dengan mak ayah sendiri ke, mak ayah mertua ke, pun ada dia punya situasi-situasi tertentu lah. Tapi dia nak tanya macam mana nak duduk dengan suami ke dengan keluarga, mak ayah. Okey, terima kasih. Okey, bunda rasa tentunya dengan mak ayah dia sendiri. So she's a lady, nak suruh suami dia duduk dengan mak ayah dia. Okey, dia ada advantage, ada disadvantage. Advantage-nya boleh bersama dan sebagainya. Tetapi bunda nak cakap macam ni, if you have your husband and your husband is the ketua, bayangkan mak ayah you ada kapal dia. Tiba-tiba you and your husband ada kapal kecil. Kapal kecil tu naklah belayar. Nampak tak kapal besar tu, dia ada kapal emergency tu kan? Tak belayar-belayar. So if you all tak tahu ombak macam mana, minyak habis macam mana, nak rock tak mana, you'll never learn. So pada bunda, if you diizinkan ada ekonomi, ada support ekonomi dan apa salahnya? You all move out supaya your husband feel he's a leader.
Kalau tidak husband tak ada fee leader, lama-lama husband pun tak bertanggungjawab, so dia ambil remeh lah. Tak beli barang makan, dia tak ada tanggungjawab, semua dah ada, so dia tidak ada hunger to be a leader. So ini berbahaya sebab jadi habit, dia ingat tak boleh kata, habit kita menentukan kita punya action. Habit tu datang daripada kita belief. Belief lah tak apalah, mak mentua aku boleh buat, ayah mentua boleh buat, okey lah. Dan dia pun tell different story. I ni sebenarnya duduk dengan mak sebab mak mentua ayah nak jaga dia. Tapi end up mungkin your husband tak bertanggungjawab. So what you do, self image, you want to be seorang berdikari, dan one of the 9 jalan ketenangan kan, benda berita tidak orang bergantung pada orang yang sangat independent, tidak bergantung pada orang lain. Okey, buat istikharah, tanya mak. Tapi ada juga kadang if you nak keluar, mak kecil hati. So sangat-sangat bergantung pada suasana. Komunikasi. Yes, so you can align. Kalau duduk rumah, so your husband tanggungjawab, okey abang, kita duduk rumah mak, tapi kita provide for the house. Kita bayar bil, kita bahkan whatever lah, macam you duduk rumah, anatomically sama, tapi physiologically, functionally beza. Maknanya tanggungjawab yang hakiki tu kena buat juga. Wallahualam. Allahu Akbar. Tapi ada soalan extended question daripada anak-anak bunda kat live ni, boleh ke jawab bunda? Boleh. Dia kurang macam tu juga, tapi dia kata macam ni, KK daripada Ziani Nabila Saleh. KK, kalau suami tak izinkan isteri jaga ibunya yang sakit macam mana, isteri nak bawa mak tinggal sekali. Saya ada jawapan tu kan. Tapi yelah bunda ni, kita tengok pandangan bunda macam mana kan. Cuba Talib suami tak bagi. Cuba Talib bagi pandangan Talib. Macam Talib pun secara peribadi bunda tengok, subhanallah. Kalau situasi dia macam ni, suami kalau tak izinkan tu, yelah mungkin kita faham dari segi hukumnya, kita kena dengar cakap suami, of course. Kalau isteri kan, selepas Allah, Rasul, jadi kalau dah kahwin je bertukar tangan. Jadi suami bawa ibu bapa. Kita pun faham bahawasanya kadang suami ni dia, itulah berbalik kepada cara dia dibesarkan, cara mindset dia. Kalau persoalan kat sini, macam mana nak tukar sikap suami, takkan nak bergaduh dengan suami, nak bawa juga. Kalau suami tak redha, suami marah ke apa kan, dah tak pasal dapat dosa. Jadi kat sini communication lah pada Talib. Jangan putus asa untuk pujuk suami, dan jangan putus asa untuk bagi tahu kat ibu, kita still akan visit dan jaga dia dan sebagainya. Dan saya rasa peranan dalam situasi macam ni bunda, sistem sokongan keluarga tu sangat penting. Iaitu adik-beradik. Kerana adik-beradik pun faham. Kita adik-beradik cakap, aku tahu. Kerana adik-beradik tak cakap, dia tahulah karakter suami dia, suami ataupun adik ipar dia faham kan. Jadi boleh bawa bincang dan sebagainya. InsyaAllah saya yakin niat dia dah betul. IDA macam bunda cakap tu, intention dia sangat bersih. Dia nak tolong mak dia, nak jaga mak dia, sangat baik. Keep on doa. Action dia adalah keep on bercakap. Keep on communicate dengan suami, bestnya teringin nak berkhidmat pada ibu sendiri. Dan Talib mencadangkan, kalau katalah suami dia tu ada mak, bagi extra attention pada mak dia dan communicate pada mak dia. Mak mertua bagi tahu bahawasanya mak dia sakit kan, tinggi nak jaga. Saya rasa mak dia tu nanti akan nasihat kepada anak lelaki dia, bagilah dia dijaga kan. Begitulah pandangan. Bagus. So tu boleh kata, bila perkahwinan, boleh pernah pergi formula dalam magical marriage ke seminar perkahwinan, mitra perkahwinan. Bila kita kahwin, kita berebut-rebut buat baik pada mak mertua. Betul. Benda share tips ni dalam magical marriage, dia orang kata inilah petua ataupun tips meletup kan. Payah orang nak terima. Macam nak baik mak mertua kan, ada peperangan antara menantu dan mertua. It's up to your perception kan. Betul tak bunda? Betul. Macam now bunda sekarang, ya Allah suka every time lepas mayang cium tangan. Nasib mak, kita orang ni untungnya pagi-pagi nampak wajah mak, Azmi nampak muka mak. Jadi Azmi dia redha Allah, Azmi redha Yahya, dapat redha Allah, bestnya. Bestnya kan. Tahu dekat buah kat ayah. Ingat nombor 1 dalam rumah ni, ingat dah, you orang kata saya tu, tapi saya tak pada Datuk dah pada ibu dia. So atuk, uncle, bunda. So priority of your punya respect and service. So atuk dulu. We align kan. Biar nampak, oh iyalah. Bukan doa satu, mak mentua kita dia orang tua, mak abah sangat doa. Dan kerja lain tak ada apa, tunggu waktu solat, zikir, semayang, itu sumber doa kita. Okay, so you all should be happy. So macam ni, katakanlah your husband tak nak berikan. Kalau you nak confront intellectual communication, you kata, kenapa abang? Abang cakap sekarang je.
Cakap sekarang, kenapa abang tak nak? Hmm. Dia pun otak ular, dia pun otak ular lawan ular. Or you can go to emotional communication, otak sedih. Otak emotion, dia kata gini, bang, kesian tengok mak tu kan tinggal seorang macam mana agaknya. You thought your husband kesian, but believe me, orang lelaki yang high testosterone ni Talib, dia emotional tak ada. Dia solution focus. Dia detach. Orang lelaki. So kalau you cerita sedih-sedih, your husband, habis tak apalah. You tak usah nak marah, itu sifat kelelakian dia. So jangan nak suruh lelaki, suami kita macam kita. And then, Bunda cakap dengan uncle, bang, abang suka tak kalau orang cerita-cerita kisah orang? Orang lelaki Talib, kalau Bunda share, Talib, Bunda ada masalah. Lama-lama Talib gimas. Sebab, masculine behavior ialah orang yang dia solution focus. Wanita ni suka sharing. Bila kita sharing, estrogen tinggi. Wah, kita suka sharing-sharing. Lepas tu WhatsApp group perempuan macam-macam lah. Masa dia kerja pun cerita. Kita suka. Because wanita macam tu. Sharing is memang female behavior. Mesti faham. So for your husband, kalau emotional. So spiritual communication, Bunda kata benda yang tak boleh ubah doa. So niat, doa, action. Bunda nak share macam ni. Apa kata instead of focusing pada your mother, dia kata, baba, mak abang tu kan dia suka apa ya? I ni rasa macam ya Allah duit lebih pula. Macam nak beli hadiah mak lah. Abang rasa, oh tak ada, mak tu dia suka orang spend time. Ya ke? Okay, jom kita video call mak. Ataupun di tempat mak suka puji mak ni cantik lah. You use all the file language. You start direct attention, buat baik pada mak dia. Bagi dulu. Feed the hunger. Tiba-tiba your husband kata, ya Allah baiknya. And you all tahu tak? Kajian menunjukkan kalau salah satu cara nak suruh husband happy, baik mak mertua. Bodoh memang aktif lama dah. Subhanallah, 41 tahun ni memang itu dia kerja betul. Mak mertua. Betul. Bodoh cakap, orang lah perempuan yang bijak, dia baik mak mertua lebih pada mak dia. Because mak takkan kecil hati. Macam bodoh beritahu Mak Matiah dengan Ania. Bila dia kahwin aja, okay. Please serve your mother-in-law, your father-in-law. Mak okay, I don't expect anything. You all tak ada tahu. Mak ni, ayah tak expect apa-apa. We are just happy if you are happy. So don't feel bad, tak call mak, no. Bonda insyaAllah tak ada jenis kecil hati anak, tak ada. Redha, puji, sangka baik je. No, I have no baggage anak, insyaAllah kan. So kita macam tu. So bila you all sentiasa buat baik mak mertua, nanti your husband dengan izin Allah akan kata, awak ni baiklah, abang ni kan tak buat apa-apa pun kat mak. Masa tu, itulah bukan apa. Barulah masuk jarum. Betul tak Tarik? Betul, setuju. Macam tu kan? Setuju. Dia ada tips-tips juga. Katalah kan kita nak suruh suami happy lah, katakan. Suami akan rasa bangga bila kita isteri kita muliakan mak kita. Simple things, contoh kan. Bang, apa resepi mak yang paling sedap sekali yang abang suka? Waktu dia kata, mak, katalah kita bercakap, saya suka mak masak ni, asam pedas tu sedap betul. Telefon mak depan suami, kena telefon. Mak, minta resepi mak. Tunjuk susah payah ambil ni kan. Acknowledge mak tu kan. Cakap mak, resepi mak ni sedap betul lah. Bukannya pakai duit pun, puji. Lepas cakap lah dia, abang ni kan, saya macam-macam penat masak. Tak, dia kata, mak punya juga sedap. Tak lajar lah mak nak suruh abang sayang kat saya ni mak. Macam apa? Sebab kan, tu, benda ni tak faham lah kenapa orang tak boleh nak bahagiakan suami. Benda tengah duk heran. Pasal only wanita ego yang tak nak merendahkan diri dan tawaduk pada suami. Dia tak nampak. Tu Bonda, tadi ada satu soalan melintas. Dia kata, Bonda bukan tak nak buat, tak tahu macam mana nak mula. Tu Bonda, macam mana dia nak break through tu, sebab benda yang tak biasa nak biasakan. Tapi Bonda, tips Bonda ni Bonda pernah bagi dalam Magic Marriage juga. Betul. Sekarang kita nak mulakan. Talib faham. It's not easy. Benda yang kita tak biasa buat, tapi kita nak mulakan tu. Itu kena join lah kelas-kelas Bonda, insyaAllah. Pergi tengok Magical Marriage. Join insyaAllah dalam PMC ni korang akan jumpa. Saya rasa first class pun korang dah jumpa. Point number kenali diri, insyaAllah. Sebab kita tak nak mula, sebab bukan kata kita tak biasa orang tu, sebab kita tak berlatih dulu dengan diri kita. Betul. Kena pandai kan? Tapi Bonda cakap ni you all. Okay, nak zah sikit lah. Orang ni tak nak mula tapi kalau lipstick colour baru, pandai je mula. Nak try colour ni lah. Macam Bonda ni kan, ada orang bagi lipstick kat Bonda, orang kasih lah. Brand Mary Kay tahu. Mary Kay. Siapa yang jual Mary Kay, Bonda tolong promote, dia jual. So dia buat macam Bonda. Bonda pun terus bagi ni. Sukalah. Bonda ni suka tengok orang yang berniaga, yang betul, ikhtiar dia kan. Okey, dapat pahala, boleh 7am kan. Bonda pun jimat lah lipstick Bonda kan.
So everything you do, if you can start something new, I'm telling you, your life is going to be exciting. You ask, okay, apa pengalaman baru saya nak dapat hari ni? Wow. Number 2, macam mana I want to be better today? Number 3, apa manfaat saya nak beri hari ni? Create apa pengalaman. So pengalaman datang dengan action, dan action tu datang dengan intention. Intention datang dengan hati yang bersih. So you all, why not kata, how can, tanya soalan, when you ask your question, your subconscious akan beri jawapan. Macam mana aku nak happykan mak mertua aku duduk diam. Nanti datang. Allah beri ilham. Sebab kita nak buat baik. You all, Buddha nak cakap lah, kalau you all jaga niat, every day banyak orang goal setting, Buddha nak ubah. Kalau even for our company, we're going to go into our barakah culture. Always we're going to go like intention. Every day kita tanya staff, apa intention kita hari ini? Okay? Dan intention kita is ke arah redha Allah. Dan apa-apa kita buat tu, kita nak go for tujuan dan impak yang besar. Bukan, aku capai macam ni, no. Tujuan dan impak besar, dan juga kita nak fokus yang kita buat ni akhirat macam mana. Macam bila buat design kan, Hakim buat design, adalah secret lah benda buat design telekong ni kan. Bunda cakap apa? Sampai dia punya design tu memang benar-benar nangis tengok kan, lawa kan. I say again, for every design that you make, orang pakai bertahun-tahun, ya Allah, pahala. Dan bagi orang yang usaha dan sebagainya. So kita buat apa-apa, kita nak high impact. Okay. Yang ketiga ialah, kita nak jadi orang yang company kita orang yang sentiasa bersyukur dan bersyukur apa yang rezeki kita dapat, dan juga kita nak fokus kepada ketenangan dan menikmati saat sekarang. Dan orang yang barakah culture ni, dia buat usaha sikit-sikit tetapi berterusan untuk long term. Tapi kalau hasil terlalu big kan, big one, short term dan sangat-sangat stres. So kita akan jadi company yang Talib insyaAllah barakah culture is our way of life. Okay, dengan jaga ida kita, intention, doa, action. So staff kita semua akan sentiasa, apa ida saya hari ini. Dan bila kita nak dapat, okay, aku buat ni apa tujuan, impak dia besar dan aku dapat redha Allah, dan aku juga akan bersyukur atas apa yang Allah beri rezeki pada hari ini. Maka kita nak staff kita dan kita semua sentiasa dalam tenang, berkasih sayang, dan terus konsisten buat amalan. Orang tak tahu pun tak apa, Allah melihat. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan? Alik buat tu. Tak cakap pun, tapi dia bagi pandangan. Masya Allah, dia kreatif. Bunda ni ada seorang ni, Absyah Sulaiman, dia tulis, salam Bunda. Memang betul Bunda. As a woman with career, sometimes I also find it difficult to bring myself down to listen to my husband. Maybe just diri saya ni dan buat kerja saya yang buat saya macam sombong dengan suami. Tapi mungkin just myself, I akan feel dikecilkan, dipelekehkan if I bring myself down and listen to husband. Banyak saya perlu perbaiki diri walaupun dah rumah tangga 12 tahun. Sebab dia rasa career kan, dia ada jawatan lebih tinggi. Kalau macam dia rasa macam diperlekehkan lah. Sebenarnya tak pun, suami tak ada pun nak buat nak buat anda diperlekehkan. It's just maybe your feeling. Macam dia kata lah, maybe it's my feeling. Ya Allah Khalid, itulah Bunda. Minta maaf lah itulah kemudian cakap Tuan Azaz pula kan. Tetapi believe me you all, Bunda dia cakap talib manusia 3. 1 kerja, 1 kerjaya, 1 misi kehidupan. So kalau you rasa dekat pejabat, bila Bunda tengok talib, Bunda tengok perangai Bunda ni talib, ya Allah subhanallah, dalam 7am ke dalam kerja, Bunda sangat masculine. Sebab tu Bunda cakap dengan talib, orang nak beritahu masalah, Bunda tak mau dengar. Bunda nak bagi solution. Itu very masculine behavior. Okay. Baru pakai, Bunda ni lebih more nurturing, lebih lembut lagi agaknya. Tapi pasal macam ni, Bunda nampak 7am ni, this can be a tempat untuk kita bersedih, yelah, belai, ataupun bagi problem, solution, rawat. Yelah. Masa sikit. Katalah macam tadi datang, ada luka kan, ada nanah sikit. Nak sembang pasal luka je 3 jam, tak rawat-rawat. Sakit, saya jatuh je, cerita siapa buat, kesiannya Allah, macam mana ni. 3 jam cerita kisah tu, tak rawat-rawat Bunda. Macam mana Bunda kan? Bukanlah macam tu. So, lady, siapa yang menuntut career kan? So orang yang kerjaya ni, kita nak result driven, kita nak naik pangkat, itu you can give that. But once, patutlah Bunda ada satu modul baru. Dia panggil live editing. Kalau audit,
Sekarang bonda bukan audit, tapi audit dan edit. Nak tak Talib? Audit dan edit. Itulah bonda ni tak habis-habis dengan konten, tak tahulah Talib bonda ni. Baik. Audit dan edit. Live edit, how to say L-E? Edit, Ya, audit, live edit, audit. Live audit. Audit dulu buat edit apa dia? L-A-E. L-A-E. Live audit and edit. Edit. Wah, best tu. Kan? So kita ada peranan you all. Peranan kita nanti bunda ajar you buat dengan graf macam mana kan. So kita sebagai kerjaya we are result driven. Tapi balik rumah you all, if you all macam ni you all. Most people yang stress job. Yang competition ego career. I never kerjaya. Bonda bukan career woman. I never claim. I'm not a career woman. Bonda woman mission impossible. Once you say mission impossible, you akan kuat. Okay? So kita misi kehidupan. Misi is something that you eat, sleep, breathe dakwah. Eat, breathe, sleep baik. Eat, breathe, sleep PTS. Eat, breathe, sleep sihat. Your whole being ni, you tak fikir lain. Maknanya di mana you berada kasih sayang. So kalau you bekerja, kasih sayang. You punya raw material kasih sayang. So kalau kita ada kasih sayang, Talib, ego tu jadi kecil macam satu biji sawi je. Kasih sayang tu bayangkan satu big, katalah, satu pokok yang lebat, you ada buah banyak. Ego tu satu kecil benda je. But you are busy building. So sebab tu hidup kita ni sebagai gardener, Talib kan? Gardener ni apa? Kita bukan projek perumahan. Kalau kita buat rumah sebuah, Talib, buat rumah tu bersatu, makin lama makin buruk nak maintain payah. Tapi kalau tanam pokok, subhat makin besar. So hari-hari ni kita nak ada gardener mindset. Ini daripada produktivmuslim.com, idea bagus. Gardener mindset. Always say I'm a gardener. So orang gardener, dia ada mission Talib. Dia tanam benih-benih kebaikan. Apa benih dia? Niat. Apa tanah dia? Environment. Environment dia? Rumah tangga dia, tempat kerja dia, kawasan dia, TV dia, WhatsApp dia, semua environment. Di mana jiwa dia berada, itulah environment dia. So kalau you ada benih yang baik dalam tanah yang subur tadi, siram air, letak baja, siram matahari, tengok diri sendiri kesilapan. Ya Allah Talib, can you imagine buah yang you ada? So please ladies out there, siapa yang I career woman, minta maaf, I've been there done that, you're not worth it. Okay, not worth it. Alhamdulillah. Ramai yang setuju. Zata kata, ya bonda not worth it. Dulu perangai pun macam tu juga, tapi perangai ego tu dah itu yang buat sengsara. Bila join PMC, sesedar ego tu merosakkan dan merugikan. Once saya buang ego, hidup jadi tenang. Ramai orang sayang saya, suami menghargai saya, anak-anak sayang saya. Feeling send me love. Ya Allah, sekarang rasa semua love. Love is in the air gitu. Kan? Ubah sikit je kat tu je, adjust kan. Minta jiwa you all. Sebab tu semalam Talib, bonda dalam Ultra ni kan, bonda akan buat satu kelas mengenai Talib dengan siapa. Bonda nak campurkan Ultra tu memang macam nak jerit semalam best. Masya Allah, rezeki dia orang. Boleh macam dapat juta-juta lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ni? Su Abdullah, today's topic 7M best gila. Magical marriage, kenali diri, audit diri, tenaga. Apa lagi? Oh, dia buat summary. Baik. Agree with you bonda. Baik, syukur. Ada kata thank you bonda. Alhamdulillah. We life gardener Nurzila Subur PTS. Okay. Wan Rani, saya baru ada seorang menantu, macam mana pula mak mertua nak menerima menantu seadanya? Oh. Macam mana tu bonda? Talib, orang yang tak boleh terima tu bukan gardener, dia macam rumah. Rumah aku, bilik mesti kat sini. Bilik air mesti kat sini. Kalau tak betul, dia pecah atau boleh penat. Tapi gardener, buah ni tumbuh, rangkai dapat menantu ni. Dah anak cucu, buah you all, ya Allah. Dekat syurga, sebut mahligai dan juga pokok-pokok buah-buahan. Betul tak? Mahligai you all. So, nak rumah kecil ke, rumah sempit ke, dada sempit ke, nak pokok yang ranum, yang limitless. Satu biji apple Talib. Kan? Kita tahu satu biji apple, kita potong adalah 6 biji kecil. Tapi dia satu biji apple, berapa biji apple boleh keluar? Boleh tahu? No limit. That is gardener. So, siapa yang tak boleh terima menantu tu, you know Talib, orang yang tidak boleh terima orang, sebenarnya tak boleh terima diri dia sendiri. Dia cakap sentap lah. Believe me, siapa di sini, cakap
siapa di sini tak suka orang luar? You all orang dipanggil dinding ego paling besar sebab bajet bagus. You rasa you betul, you all yang paling salah. You rasa you baik, you paling tak baik. Dan ingat hadis Aisyah. Tolong quote hadis Aisyah. Pernah tanya, siapakah orang paling, bilakah bermula kejahatan seseorang? Apabila dia merasa baik. Dan ciri-ciri orang rasa baik, asyik nak nasihat orang. Tak habis-habis. Non-stop. Non-stop. Nasihat aja. Pasal dia rasa baik. Tapi kalau kita nasihat orang tak dengar tadi maknanya apa? Kita suka beri nasihat tapi tak suka terima nasihat. Okay, so siapa nak terima dia? Cakap orang boleh, cakap dia nak melenting kan? Masya Allah. Dan itulah ramai kata bestnya sharing pagi ni deep sangat kan. Alhamdulillah bunda tengah merawat ni kan. Yang datang luka-luka, ada menanah, ada bekas luka tu, bunda tak ubat. Pedih lah sikit sekejap ubat, biasalah tu. Dan bunda bercakap tentang situasi hari ni kan, kadang kita ada cabaran-cabaran yang dunia ni rasa luas, tapi sempit di dada kan bunda. Mungkin secara ringkasan kan, conclusionnya mungkin bunda boleh share sikit. Kenapa kita ada cabaran kewangan, kita ada cabaran perhubungan, kita ada cabaran macam-macam bidang hidup ni. Kadang benda-benda ni bunda, dia membuatkan dada kita rasa sempit. Kadang benda dalam skrin 4 segi ni pun orang kutuk kita rasa sakitnya dada, sengsara ni kan. Padahal bunda selalu cakap, ni selalu tak diamalkan bila bunda cakap ni kan, bila rasa ada orang WhatsApp ke forward benda-benda yang macam kita rasa aduh sempit je dah aku tengok kau ni kan. Stop sekejap, tengok lagi. Allah, luasnya langit. Ya Allah, luas sangat langit. Talib buat terus, jadi dia akan secara tak langsung, bukan kata selesai masalah tu, tapi internally Talib punya semangat ataupun kita punya rasa emosi kita tu okey balik dah. Dia rasa macam lega je tengok alam Allah, luas je, tengok sekejap, tengok pokok, tengok benda-benda yang sangat luas ni kan. Macam mana benda kita nak rasa bebas dalam dada, bukan tidak terpenjara, tidak sesesak dada lah. Okay, Talib ingat kenapa Talib rasa berbeza? Sebab hormon berbeza. Okay, daripada tengok benda negatif, mata tengok benda negatif, kita pun ada filter sistem macam Abang Adam katakan, tengok, kita filter. Ada orang, dia beri ini sebagai satu peluang, masalah tu sebagai satu baja. Ada orang dia rasa masalah tu sebagai satu racun. Dua je. Mana yang membunuh kita, racun ke baja? So that's why there's nothing. Dia cakap ada satu viral, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Oh, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Masuk okey. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Aisyah betul kan yang tadi bercakap tu nanti pada pula yang dia kata. Okey. Benda tersatu tadi. Hadis Aisyah. Maksud benda tu hadis yang Aisyah sebutlah. Yelah, faham. Maksud benda gitulah yang Aisyah sebut. Okey. Baik. Okey. So bila emotion kita berbeza sebabkan hormon berbeza. So apa yang tu Talib fokus. If you fokus tengok baik, you fokus tengok jahat. So bila Talib tengok, bila dekat handphone ni Talib sedang manusia fokus. Bila tengok alam, Allah fokus. Betul? Bila Talib rasa sempit, boleh dah beri metafora, kalau kita dalam bilik air ada lipas. Lipas kecil aja, menjeritnya sampai panjat dinding, takut. Tetapi kita pergi dekat padang Sahara berapa ribu kilometer dekat National Geographic tu, nampak rimau, singa 20 ekor, relax je. Itulah kita, kalau dada kita lapang dengan hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla, walaupun lautan badai ikan jerung mana datang pun kita akan, wow, bestnya ada jerung rupanya. Oh, jerung ni aku beri makan lah biar lagi jauh-jauh. So maknanya you akan jadi orang sangat responsif, bukan reaktif. Orang dada sempit ni tadi, dia reaktif. Dia tidak ada pilihan, dia jadi bangsa. Sebab itu, bonda dah beritahu you kajian kan Talib. Siapa emosi negatif, kemungkinan untuk miskin, menganggur, buat jenayah dan juga bahagia very low. Tetapi siapa yang naik PTS, sayang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisab dengan menjaga keurusan dengan makhluk lain. Kan nak harap syurga tanpa hisab, angka tegur ni. You cakap tanpa hisab, tetapi kalau you ada isu dengan orang, tak boleh juga. Mungkin Talib cari hadis ke apa, suruh Ustaz hadis cari ke apa, apakah ciri-ciri orang mendapat syurga tanpa hisab. Cari dalam kita punya, tahu dekat kita punya profil ke apa kan.
ciri-ciri yang bertanda hisab ni, okey? So ni yang Bonda nak kata, apabila kita sangat fokus kepada pembersihan jiwa, sebab tu Bonda ingat, tak tahulah ni amalan ayah Bonda ajar. Muhaya lepas maghrib, taruh tangan kat dada, baca Alam Nashrah 3 kali. Tak tahulah ni amalan saya, tapi Bonda kan ada solat sunat baca apa, Alam Nashrah semua lah, semua sodrun kita tu. Dan tapi kita ada dalam lagi, tapi tak apa, just tahu, lapangkan dada. Dan jiwa lapang, ya, apa nama Allah yang lapang, basit ke apa tadi? Yang Al-Basit. Yang basit. Yang mahal melapangkan, whatever lah. So Asmaul Husna tu kita amalkan. Mana you all, please guna segala ilmu agama dalam ibadah khusus, dalam ibadah am kita. Dan Bonda selalu pesan, siapa yang nak hidup the best, tolong. Ya. Bonda pesan jangan tegur nasihat suami jawab PMC pun okey. Tapi tadi banyaklah Bonda nampak soalan-soalan atau berkongsi situasi dia dengan suami, faham sangat-sangat. Betul, faham sangat. Kadang yelah laki pun, yelah kita orang lelaki pun perangai pun banyak benda yang tak elok kan. Buat keras, buat kering, buat stone, buat tak reti. Tak tahulah macam mana kan. Tak tahulah macam mana kan. Tapi itulah kata Bonda cakap betul, sebab tak tahulah kat mana point dia kan. Nak berubah tu. Syukurlah kalau ada suami yang dapat join PMC tu, saya sangat sarankan. Tapi untuk wanita, kalau saya lah Bonda bila tengok konten Bonda ni, magical marriage tu, minta maaf, ni pandangan peribadi saya. Benda yang boleh kata kategori yang mesti join magical marriage tu ataupun super ladies kelab tu. Masya Allah, korang dengar lah Bonda share tu, memang itu adalah 41 years punya experience sebagai isteri kan. Yang tu korang ada macam dengar, wow, betul juga kan. Kau nak mengamuk, nak bersedih, nak bergolek depan lelaki, alah hai. Kadang-kadang kena yang stone, yang buat kering tu kan. Kau buat lah macam mana pun. Talib, Bonda nak beritahu pengalaman peribadi Bonda. You nak tahu tak? You tak merajuk lah. Bonda pun nak ni, you dengar kelakar lah. Bonda tak malu pun. Sekarang ni Bonda tak malu pun nak cakap kelemahan Bonda. Talib tahu, kadang nak merajuk kan. Lepas semayang dengan telekong baharing lah, nak sedih kan. Angka tak perasan pun, penat dia, Allah aku lama 10 buat dek, lama bangun sendiri. Kita nangis, dia tak perasan. Abang tak sedar dia nangis. Ya ke? Alah, dah macam mana? Tak, sebab apa? Bonda, sebab kadang kita ingat dia nangis tengah doa pada Allah. Kita sangka baiklah tengah doa, sungguh khusyuk dia doa pada Allah. Tak tahu pun terasa hati. Kalau terasa hati baik cakap. Itulah Bonda kata, komunikasi, kemudian reset minda. Nak merajuk je cakap macam ni. Kalau nak merajuk suami je, ya Allah, syukurnya suami aku ada. Kalau dia meninggal nak kata apa? Barulah nak nangis, nak cium kaki mayat, tak usahlah you all. Not worth it. Merajuk ni orang cari perhatian. Jadi orang perhatian. Okay? Attention seeker. So kalau kita suka merajuk kecil hati, aku ni anak yang merasa tidak dikasihi. Okay, how to love myself. Okay, ya Allah, aku tahu walau macam mana pun kau sayang aku, ya Allah, aku akan buat amalan yang kau sayang pada aku. Fokus cari sayang Allah. Memang suami nanti, ya Allah, kadang-kadang dah tua-tua ni suami kenapa macam honeymoon pula. Because memang tak boleh cakap lah kan. Tapi subhanallah, macam benda yang kita tak sangka pun akan berlaku. Masya Allah. Yang masa muda pun tak buat. Because as you go closer to Allah, believe me, siapa yang dah sana wanita 50-60, please you all, your life can be magical. Magical apabila kita benar-benar berilmu dan mencari kasih sayang Allah. Just cari kasih sayang Allah. Tak usah nak merajuk lah. No more attention seeking. Be orang yang beri perhatian. Aduh, banyak yang kata samalah Bonda kat Asnawati. Sampai tertidur atas sejadah. Kau punya menangis kan. Suami tu tengok, alah bagus isteri aku lah. Jangan kacau dia lah. Dia tengah khusyuk. Nampak? Suami tu bersangka baik Bonda. Tapi yang senang je menangis dalam selimut. Sebelah dia menangis lah. Esak-esak dia buka lah selimut tu, tanya, buat lah. Kan. Dia malu, dah tua-tua dia malu lah. Tapi senang je kalau Talib kan tengok, kalau isteri nangis kan, cuit anak yang kecil sekali kali ni, Gigi tanya kenapa mama nangis. Kadang-kadang macam tu je. Tak maulah macam tu, sakit hati je kalau Bonda kena macam tu. Memang sakit hati kau memang tau. Tak jangan begitu. Pergi sikit tanya. Tak, sebab kalau kita tanya nanti dia melenting. Takkan tak tahu. Itulah. Ada panjang cerita pula antara ni orang tengah. Orang tengah. Orang tengah senang. Jadi kita boleh tahu lah, kita boleh lah buat skrip kita kan.
Pergi suruh hantar preset dulu. Baik. Best sebenarnya nanti kena dia ni kena pergi program lah bonda. Program betul lah. Itulah cakap kat luar ni. Okey, baiklah bonda. InsyaAllah terima kasih banyak bonda sharing Terima kasih, masa dan sebagainya. Terima kasih. Minta maaf. Nanti kita buat topik isteri merajuk suami perlu buat apa. Kita cari tetamu lelaki nak? Boleh juga. Kan? Isteri merajuk suami buat apa. Korang nak tak tajuk ni? Okay, Nur Syahir kata sejak join Super Ladies tak sempat nak berajuk. Betul. Okay. Abangah, ini bukankah abangah buat juga dulu? Ni bukan petua abangah ke? Okay, Hasma kata memang tak adalah nak merajuk, bukan jenis pemujuk. Baik, tak payah. Oh, tahu pun suami tu bukan pemujuk tapi kau nak merajuk juga. Kau nak juga merajuk kan? Kata nak. Okay, nanti kita arrangekan, nanti kita cari tetamu lelaki. Okay, kata best tajuk tu. Okay, kalau best kita buat nanti. Ustaz Don. Okay juga. InsyaAllah nanti kita cari tetamu lelaki. Kita tanya soalan-soalan bila isteri merajuk, suami nak buat apa? Buat buat kerik, buat tak tahu, buat pekak. Banyak benda lah yang boleh dibuat. Enak, gerap. Kalau isteri Allah berair mata darah pun dia buat dek. Tadi ada orang tanya semalam tanya, bila siapa yang dah join Ultra dan sebagainya, tengok apa entah. Kalau suami dia tengok sama boleh tak? Boleh tak tahu? Kalau dia satu rumah. Satu rumah boleh, suami isteri. Okey, nak tahu tu je. Untuk suami isteri insyaAllah okey. Balik kot ketua kelas, bonda ni tukang ceramah aja. Ya buat undang-undang. Undang-undang ini aku yang punya. Kau buat boleh. Okey. Satu suami isteri satu rumah boleh. Untuk yang luar daripada itu tak boleh lah. Kita tak benarkan. Sebab nanti orang tak faham. Okey, bonda, terima kasih banyak bonda. Okey, kepada anak-anak bonda, adik-beradik saya yang sedang live ni kan bersama saya nak maklumkan bahawasanya hari ni adalah hari terakhir untuk pendaftaran PMC Plus 6. Jadi insyaAllah siapa yang masih lagi berkesempatan nak daftar untuk affiliate link ni maksud saya yang mendaftar melalui affiliate link, hari ni adalah hari terakhir. Tapi mulai besok insyaAllah kita masih lagi membantu anda untuk katalah saya nak daftar juga dan sebagainya. InsyaAllah besok kita akan bantulah. Tapi untuk affiliate, untuk yang mana rakan-rakan affiliate yang nak daftarkan ahli dan sebagainya, bolehlah laksanakan hari ni, hari penutupnya. Dan insyaAllah di masa akan datang kita akan dapatkan tetamu lelaki yang akan kita bincangkan soalan ataupun tajuk isteri merajuk suami buat apa. Sama ada mungkin Ustaz Don, mungkin Ustaz Samsul Debat ke, mungkin Ustaz Kazim ke, wallahualam. Nanti kita cuba tengok. Kalau bukan ustaz-ustaz pun mungkin kita tanya siapa korang rasa siapa yang tetamu lelaki yang korang nak jemput. Syuib ke kan, Syuib Sepatu ke, siapa lagi yang kawan itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak Jeb ke, kita boleh tanya dia orang, betul tak? Kalau okey nanti saya jemputkan. Nak Ustaz Don juga? Okey, baik. Ramai yang okey, korang vote lah. Korang pilih ni, nanti tim kita tengok. Isteri merajuk suami buat apa? Suami kahwin 3. Bye-bye.